Bertemu kembali rentasan berita edisi 770 bersama saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. PN mahu darurat sekarang, kita tahu kenapa. Kesan berganda apabila sekolah ditutup. Mencemar sungai kebebalan yang tidak dapat dimaafkan. Walhasil balik asal, itu pasal tak hasil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah beberapa hari rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 dibahaskan di Dewan Rakyat, semakin jelas kenapa kerajaan Tebuk Atap mahu mengisytiharkan darurat. Rupanya ada udang besar di sebalik batu. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan perbahasan itu berkata, COVID-19 disebut berulang kali tetapi peruntukan untuk menangani pandemik berkenaan tidak memadai. Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata beliau simpati kepada Menteri Keuangan kerana beliau bukan ahli politik. Beliau menyindir Menteri Keuangan yang hanya tulis sahaja peruntukan sebanyak jumlah 85.5 juta ringgit kepada Jabatan Hal Ehwal Khas atau JASA dan 8.6 juta ringgit kepada penggerak komuniti tempatan PEKT dalam perbelanjaan 2021. JASA itu akan dimasukkan kemudian dan juga KPKT 8.6 juta. Tapi yang ini saya simpati dengan Menteri Keuangan sebab dia bukan orang politik. Orang masukkan jadi dia Menteri Keuangan, tulis je. Tapi saya nak beritahu Menteri Keuangan, bila begini jadi macam ini, dibuka, yang kena jawab Menteri Keuangan. Bukan rahsia, JASA merupakan unit propaganda politik parti pemerintah yang menggunakan wang rakyat untuk menyerang pihak pembangkang. Anwar menempelak pihak kerajaan. Boleh cakap apa sahaja untuk menjustifikasi tindakan mereka, tetapi rakyat tidak akan percaya. Cadangan mewujudkan semula JASA dan peruntukan untuknya dibatalkan dan wang rakyat itu boleh digunakan untuk tujuan lain yang jauh lebih bermanfaat. Beliau juga berkata penubuhan PEKT oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan adalah untuk menjaga kepentingan menteri berkenaan. Selain itu, tegas Anwar, kajian mendapati bukan sahaja golongan B40 yang terjejas teruk, malahan golongan M40 sudah mula bergelut dengan kos yang terpaksa ditanggung setiap bulan. Cuba lihat keuntungan bank, dia tak ada beban. Keuntungan sebelum cukai pada suku tahun pertama 2020 adalah 8.5 bilion ringgit. Suku tahun kedua 8.3 bilion ringgit. Keuntungan untuk 2020 dijangka 30 bilion ringgit. Justru beliau melihat bank ini tak ada beban langsung. Beliau meminta supaya diluaskan lagi moratorium kepada M40 yang ramai di kalangan mereka akan turun jadi B40. Anwar berkata kerajaan perlu terus memberi keutamaan menjaga kebajikan rakyat tak kala negara sedang dihimpit dengan masalah pandemik COVID-19. Saya nak dengar jawapan seorang Menteri Keuangan, bukan seorang pengurus bank. Angka yang disebut exposure, katalah 5%, itu hanya 2.6 bilion berbanding keuntungan 30 bilion ringgit sektor perbankan, katanya lagi. Menyambung perbahasan, Anwar berkata beliau juga turut menzahirkan kegusaran terhadap peningkatan perbelanjaan pembangunan atau CAPEX dalam Belanjawan 2021 iaitu sebanyak 69 bilion ringgit. Beliau berkata tidak ada masalah sekiranya projek mega seperti Lebuh Raya Pen Borneo diteruskan, tetapi mungkin dapat dipertimbangkan sekiranya skalanya dikecilkan terlebih dahulu. Sembah kepada Tuanku, ini belanjawan COVID-19 nak bantu rakyat. Semua kena setuju, sindirnya. Tetapi kata Anwar, apabila dilihat kumpulan wang untuk COVID-19,
hanya sekadar 5.8%. Justru beliau mengusulkan 19 bilion ringgit yang dimasukkan kepada dana pembangunan itu mesti dipindahkan dan dimasukkan ke dalam kumpulan wang COVID-19. Anwar berkata dalam perkara ini pihaknya tidak akan sesekali bertolak ansur. Peruntukan yang diwawarkan sebagai belanjawan COVID-19 ini tidak menepati kerana tak dapat tangani masalah petani termasuk penanam padi, nelayan dan juga jumlah besar yang menganggur atau yang minat bekerja dekat rumah tetapi tidak diberi allowance seperti bil elektrik dan internet, kata pengerusi Pakatan Harapan itu. Tanpa pertimbangan, semua isu yang dibangkitkan belanjawan 2021 tidak akan disokong untuk diluluskan. Kita tahu kenapa kerajaan Tebuk Atap mahu mengisytiharkan darurat yang menyebabkan parlimen digantung. Mereka mahu belanjawan 2021 yang penuh dengan keraguan ini dilaksanakan tanpa semak dan imbang. Jahatkah Pakatan Harapan kalau berbuat demikian? Sudah tentu tidak. Yang jahat ialah gerombongan Tebuk Atap yang mahu menzalimi rakyat dengan menggunakan belanjawan 2021 kononnya untuk COVID-19. Ketika mencelah ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kuantan, Fuziah Saleh mengeluh mengenai sekolah-sekolah di Pahang yang ditutup walaupun di negeri yang tiada Perintah Kawalan Pergerakan Bersasar atau PKPB sedangkan ibu bapa bekerja. Ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik pula menyarankan supaya satu ahli jawatan kuasa untuk menangani isu pendidikan dibentuk. Mengulas mengenainya, Anwar berkata Mazli lebih tahu mengenai isu pendidikan. Isu pendidikan merupakan isu bersama. Ia merupakan kepentingan negara dan kepentingan rakyat dan akan menjamin kelangsungan masa depan negara itu sendiri. Jadi ini cadangan saya, minta pandangan Pak Dixon. Terima kasih. Simpang Renggam boleh jadi penasihat utama kerana lebih bijak menangani masalah pendidikan ni. Lebih prihatin, tahu kalau bercakap soal online, tahu komputer ada tidak. Ketua Pembangkang bersetuju dengan keperluan mengadakan rundingan demi memberi manfaat kepada semua pihak. Dalam satu hantaran di Facebook, Mazli membangkitkan isu pendidikan, khususnya mengenai cadangan mengadakan pembelajaran secara online. Menurut Mazli, di seluruh negara, hanya 6% ke 9% sahaja murid yang memiliki laptop atau tablet sendiri. Sementara itu, hanya 49.3% sahaja keluarga B40 yang mempunyai talian internet di rumah. Bahkan, ujar Mazli, pemilikan telefon pintar juga hanya pada kadar 46%. Beliau berkata semua data ini boleh dirujuk dari kajian oleh Khazanah Research Institute atau KRI. Ini realiti yang harus kita terima ketika hampir 4.9 juta anak-anak seluruh negara terpaksa berada di rumah dan perlu melaksanakan kelas dalam talian, kata bekas Menteri Pendidikan itu dalam satu kenyataan. Bila mengakui keseriusan isu pandemik COVID-19 yang menyerang semua negara di dunia dan kesannya kepada kanak-kanak sekolah. Benar, pandemik COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Namun kita juga harus segera beradaptasi. Realiti yang kita hadapi tidak memungkinkan anak-anak kita untuk belajar dengan selesa di atas talian, ujarnya. Beliau bersetuju bahawa untuk warga yang terjejas dengan pandemik, isu ekonomi adalah isu utama. Namun beliau melihat isu anak-anak kecil yang masih belum boleh membaca dan yang menunggu untuk menduduki ujian SPM, semuanya begitu kabur. Pasti ada sesuatu yang boleh kita semua lakukan. Pasti ada usaha yang boleh kita gerakkan. Saya percaya jika kita semua berganding bahu, ada perkara bermanfaat yang akan berjaya kita hasilkan bersama. Kenyataan beliau itu dipercayai ditujukan kepada Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razif Jidin yang mengumumkan penutupan semua sekolah termasuk kolej vokasional ikuran pelaksanaan PKPB. Ini termasuk semua sekolah di Perlis, Kelantan, Pahang dan Sarawak mulai 9 November hingga 17 Disember. Dalam kenyataan berasingan di Facebooknya, Anwar menyifatkan keputusan Kementerian Pendidikan berkaitan penutupan sekolah dibuat tanpa mengambil kira nasib pengusaha kantin. Saya ambil maklum mengenai lebih 10,000 pengusaha kantin di seluruh negara terkesan ekoran keputusan penutupan sekolah sehingga 17 Disember ini. Ini dikhawatiri memaksa mereka untuk gulung tikar akibat ketidakmampuan menanggung bebanan kos operasi harian.
Keputusan tergesa-gesa tanpa mengambil kira nasib para pengusaha kantin adalah sangat mengecewakan, tegasnya. Sehubungan itu, beliau mendesak kerajaan untuk mempertimbangkan cadangan, memberi geran bantuan dan melanjutkan kontrak perkhidmatan mereka. Saya menasihatkan kerajaan untuk fikir dan teliti setiap aspek sebelum membuat keputusan yang akan mengesankan rakyat terbanyak, terutamanya ketika zaman getir seperti hari ini, katanya. Turut terjejas juga sektor pengangkutan seperti perkhidmatan bas sekolah. Justru seruan bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli supaya bergabung demi menangani kesulitan yang berlaku wajar diberikan perhatian. Semua kesan sampingan dasar kerajaan ini harus dinilai dan diberi pertimbangan semula. Tindakan ini memerlukan perubahan gaya berfikir penggubal dasar. Jangan hanya duduk dalam kotak PKPB. Pada tahun ini, gangguan bekalan air berlaku terlalu kerap sehingga menyebabkan trauma kepada penduduk yang terkesan, khususnya mereka yang tinggal di rumah pangsa. Lebih-lebih lagi apabila tiada notis pemberitahuan awal diberikan. Kekerapan ini menyebabkan pengguna melihat seolah-olah tiada penyelesaian yang diambil oleh pihak berwajib. Baru-baru ini, gangguan bekalan air tidak berjadual di 7 wilayah dilaporkan berlaku berikutan pencemaran bau seakan pelarut di Sungai Selangor seperti diumumkan Lembaga Urus Air Selangor Luas. Susulan pencemaran itu, Loji Rawatan Air LRA Sungai Selangor Fasa 1, Fasa 2, Fasa 3 dan Rantau Panjang dihentikan tugas. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Fazil Ahmad berkata, pegawai penguatkuasa luas telah membuat laporan polis mengenai pencemaran yang dikesan di Loji Rawatan Air LRA Rantau Panjang. Menurutnya, siasatan awal pihak luas mendapati air di loji yang disyaki mengandungi bahan solvent hingga ke tahap 8 ton. Kes disiasat mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Beberapa media melaporkan pihak polis menemui 40 tong bersamaan 40,000 liter bahan buangan berjadual di dalam sebuah premis yang dijadikan sebagai stor penyimpanan di Jalan Velox 2 Rawang. Ketua Polis Daerah Gombak Assistant Commissioner Arifai Tarawi berkata pihaknya mendapati 40 tong itu telah berada di premis berkenaan sejak 2 minggu lalu. Seorang wanita tempatan berusia 40 tahun bersama pasangannya dipercayai menyewa premis ini untuk meletakkan barangan buangan berjadual berkenaan sejak 2 minggu lalu dengan sewa RM3,800 sebulan, katanya di Petik Sinar Harian. Menurutnya, siasatan awal mendapati terdapat pembuangan bahan kimia dilakukan menerusi lubang kumbahan di dalam premis berkenaan yang mengalir ke Loji Rawatan Kumbahan Indah Water Consortium IWK yang jaraknya kira-kira 300 meter dari premis terbabit. Berdasarkan penemuan itu, kita tidak menolak kemungkinan terdapat unsur sabotaj dalam kejadian ini dan siasatan lanjut berhubung perkara berkenaan sedang dijalankan, katanya. Beliau berkata seramai 4 individu termasuk seorang wanita serta pekerja lelaki warga Bangladesh direman 7 hari bagi membantu siasatan. Kita juga sedang mengesan sakit baki individu yang dipercayai terlibat dalam kes ini, katanya. Menurutnya, pihaknya bersama agensi lain akan mengambil tindakan sekiranya mendapati terdapat pelanggaran peraturan dilakukan mana-mana premis di daerah ini. Pemantauan sentiasa dilakukan dalam usaha menyelesaikan isu ini, ujarnya. Menurut laporan media, setakat ini 4 individu termasuk seorang wanita ditahan di lokasi berasingan kerana dipercayai terbabit dengan pencemaran bau seakan pelarut di Sungai Selangor. 2 daripada suspek termasuk seorang wanita adalah pengarah syarikat pembinaan jalan raya. Magistrate Nur Hafizah Rajuni memerintahkan semua suspek direman bermula hari ini sehingga 17 November. Magistrate mengeluarkan perintah reman itu mengikut Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah KAJ. Amat menghairankan. Setelah berita tentang pencemaran air sungai di Selangor dilaporkan begitu meluas, ia tetap berulang juga. Adakah mereka yang mengambil jalan singkat membuang sisa toksik ini bebal atau sudah menjadi gila? Jika bebal, inikah kebebalan yang tidak boleh dimaafkan?
Dewan Rakyat diberitahu jemaah menteri bersetuju berunding di luar mahkamah dengan pihak syarikat yang membangunkan projek fasa 3 landasan berkembar Lembah Kelang KVDT2. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan dalam Dewan Rakyat hari ini. Dalam hal ini, suka saya maklumkan dengan tegasnya dalam mana-mana kes sivil kerajaan sedia runding apa-apa penyelesaian di luar mahkamah. Jemaah menteri bersetuju agar pihak syarikat berunding dengan Kementerian Pengangkutan. Katanya, Taqiyuddin berkata kerajaan berdepan 3 tuntutan sivil yang difailkan oleh syarikat tersebut termasuk dakwaan melanggar kontrak. Sebelum itu, bekas Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook bertanya adakah Kerajaan Perikatan Nasional terbuka untuk membuat rundingan kembali bersama syarikat usaha KVDT2 Daya Maju LTAT Sdn Bhd atau DMLTAT sejurus dapat menyelesaikan masalah itu di luar mahkamah. Pada 7 September lalu, DMLTAT memfailkan saman terhadap kerajaan dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Antara lain memohon bagi mendapatkan deklarasi bahawa terdapat kontrak yang sah dan mengikat antara syarikat itu dengan pihak kerajaan menerusi satu surat penerimaan yang bertarikh 19 Ogos 2019. Syarikat bertindak sedemikian apabila pada 28 Ogos Ka Siong berkata kementerian akan membuka semula tender bagi projek KVDT2. Beliau mendakwa selepas mengambil kira keputusan kajian menyeluruh dan siasatan yang mendapati kos projek yang dimaksudkan di bawah DMLTAT terlalu mahal semasa di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Mari kita kembali menyusuri sejarah pemberian kontrak ini. Daya Maju LTAT adalah penerima projek rundingan terus paling besar yang didedahkan oleh Menteri Keuangan Kerajaan Tebuk Atap Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang termasuk dalam 101 projek bernilai 6.61 bilion ringgit yang kononnya diluluskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Bagaimanapun, Anthony Loke berkata projek berkenaan telah diluluskan oleh Kerajaan Barisan Nasional terdahulu secara rundingan terus dan surat teruju terima telah dikeluarkan pada 4 April 2018 kepada syarikat Daya Maju LTAT dengan nilai 5.26 bilion ringgit. Dia berkata selepas Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, Kabinet memutuskan pada 19 September 2018 untuk membatalkan kontrak berkenaan. Selepas surat pembatalan dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan, syarikat Daya Maju LTAT telah berkali-kali merayu kepada kerajaan, termasuk rayuan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyambung semula kontrak tersebut. Kata Setiausaha Organisasi DAP itu ketika menjelaskan dakwaan, kononnya Kerajaan Pakatan Harapan yang memberikan kontrak tersebut. Setelah mengadakan beberapa suri rundingan, syarikat tersebut akhirnya bersetuju untuk mengurangkan kos projek sebanyak 15% daripada kos asal. Kata Anthony Loke, jemaah menteri pada 5 Julai 2019 telah memutuskan untuk meneruskan projek ini dengan syarikat Daya Maju LTAT dengan kos yang lebih rendah iaitu 4.475 bilion ringgit setelah membuat beberapa pertimbangan iaitu A. Surat setuju terima telah dikeluarkan oleh kerajaan terdahulu. Sekiranya kerajaan tidak meneruskan kontrak ini, kerajaan terdedah kepada risiko tindakan undang-undang sivil oleh pihak syarikat dan kemungkinan perlu membayar pampasan. B. Penjimatan sebanyak 15% adalah hampir 800 juta ringgit tanpa menjejaskan komponen kritikal dalam projek terbabit. C. Syarikat ini merupakan usaha antara Daya Maju dengan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Ini bermaksud para pesara tentera ada kepentingan dalam projek ini. Dan terakhir D. Syarikat ini sedang melaksanakan projek naik taraf landasan berkembar Lembah Kelang Fasa 1. Mesin dan peralatan telah dilaburkan untuk menyiapkan keseluruhan projek berkenaan. Tengku Zafrul pula berkata rundingan terus ini memang dibenarkan. Kini projek bertangguh dan kerajaan disaman. Lepas itu mereka berunding kembali. Kemudian apa? Inilah yang dinamakan walhasil balik asal. Itu pasal tak hasil. Menteri bijak atau bebal. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.